من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu kembali pada malam ini untuk kita menyambung kuliah kita dengan mengambil faedah daripada kitab yang disusun oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala, yang bertajuk Amalan Sunnah Setahun Menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, sebuah kitab yang besar sekali faedahnya, yang memuatkan aturan kehidupan seorang Muslim yang diatur oleh Allah Ta'ala menurut lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menunjukkan contoh, bukti dan teladan kepada kita untuk kita contohi, untuk kita ikuti, untuk kita laksanakan dan untuk kita amalkan dalam setiap aktiviti harian kita sampailah kita bertemu dengan Allah Ta'ala, iaitu hal-hal yang berkaitan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, betapa besarnya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, sehingga berkata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitabnya Syarhus Sunnah, ya, ketahuilah bahawa Islam itu adalah sunnah dan sunnah adalah Islam. Tidak akan tegak salah satu daripada keduanya kecuali yang lainnya juga tegak. Jadi, ya, sunnah Nabi SAW memiliki kedudukan yang amat tinggi dalam Islam. Ibarat seekor burung, ia adalah salah satu daripada sayapnya. Tentunya seekor burung tidak akan dapat terbang tinggi dengan satu sayap, ya, melainkan dengan dua sayap. Begitulah Islam, tanpa sunnah ia tidak akan dapat ditegakkan dan tidak akan menuju kepada kesempurnaan. Maka Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam. Dan kita telah sebutkan bahawa sunnah itu datang daripada dua jurusan, iaitu sunnah yang wajib dan sunnah yang sunat. Dan kitab ini menjelaskan tentang sunnah yang sunat yang banyak diabaikan oleh sebahagian daripada umat Islam. Maka kitab ini kita pelajari tak lain dan tak bukan untuk kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW dalam seluruh aktiviti kehidupan kita, mulai daripada hal yang paling wajib, awal wajib, iaitu yang berkaitan dengan tauhid, ya, kemudian disusuli dengan al-ibadah, berkaitan dengan ibadah, kemudian disusuli dengan akhlak dan hal-hal yang berkaitan dengan ketiga perkara ini. Baik, pada pertemuan sebelum ini kita telah selesai mengambil faedah daripada mukadimah yang pertama oleh penulis hafizahullah ta'ala, yang telah kita ambil faedah dan kesimpulan-kesimpulan penting mulai muka surat 1 sampai muka surat 5. Sekarang kita akan berpindah pada mukadimah ataupun pengenalan yang kedua, iaitu pada muka surat 7. Ya, dan mukadimah yang kedua ini adalah mukadimah yang panjang, komprehensif dan mencakupi. Dan ia merupakan mukadimah yang sangat penting sebelum kita memasuki perbahasan pada bab yang pertama, iaitu di bawah tajuk prinsip-prinsip setiap Muslim dalam mengisi aktiviti hari demi hari. Baik, langsung saja kita merujuk kepada muka surat, muka surat yang ke-9. Ya, kita baca apa yang akan disampaikan oleh pengarang hafizahullah ta'ala. Kemudian kita akan membuat beberapa penjelasan-penjelasan
Baik. Berkata ya Ustaz Hafizahullah Ta'ala, sebelum memasuki perbahasan amalan-amalan ritual sunnah, ya, penulis Hafizahullah Ta'ala akan menjelaskan tentang perkara-perkara yang menyebabkan seorang hamba memperolehi ganjaran pahala yang melimpah, meskipun amalan-amalan yang dikerjakannya seolah-olah hanya sedikit menurut pandangan orang awam. Jadi Al-Ustaz Hafizahullah Ta'ala memberikan satu gambaran, sinopsis, holistic view tentang sebelum kita memasuki perbahasan satu persatu daripada satu bab ke satu bab yang berkaitan dengan amal-amal ya sunnah daripada Nabi SAW, maka ya seorang hamba itu hendaklah mengetahui tentang prinsip-prinsip penting berkaitan dengan melaksanakan amalan-amalan. Ya. Dan prinsipnya tak lain dan tak bukan dilanjutkan oleh Al-Ustaz Hafizahullah Ta'ala dengan katanya, sebab seorang yang alim, yakni orang yang berilmu, dan faqih, yakni dia memahami agamanya sesuai dengan ilmunya, maknanya pemahamannya berdasarkan ilmu itu adalah pemahaman yang benar. Tidak hanya seorang itu mengetahui begitu banyak ilmu tentang agama Islam berserta berbagai jurusannya, akan tetapi seorang alim lagi faqih. Jadi alim dan faqih ini tak terpisahkan. Alim tak cukup ya tanpa faqih. Faqih juga tidak cukup, tidak sempurna tanpa alim. Duanya ibarat ruh dan jasad, dia wajib berjalan beriringan. Jika terpisahkan, maka pincanglah agama seseorang. Ya, bagaimana maksud alim lagi faqih? Yaitu cirinya 3. Disebut di sini, yaitu dia harus mampu memilih. Ya. Seorang yang alim lagi faqih dalam melakukan amal ibadah kepada Allah, dia hendaklah mampu memilih pertama, yaitu yang terbaik di antara yang baik. Banyak amalan-amalan, maka dia pilih amalan yang terbaik daripada sekian banyak amalan. Ini menunjukkan apa? Kaedah skala priority, fit keutamaan. Yang keduanya, yaitu dia hendaklah mampu memilih yang paling utama di antara yang paling utama. Ya, ini kaedah apa? Juga kaedah keutamaan, priority. Dan yang ketiga, yaitu dia hendaklah mampu memilih yang paling besar pahalanya di antara amalan-amalan lainnya. Sebab apa ni 3 prinsip penting ini? Sebab setiap orang itu relatif kemampuannya untuk melaksanakan ibadah. Relatif dari pelbagai jurusan. Barangkali dari segi apa? Masa yang dia miliki. Barangkali dari segi kekangan ilmu yang dia miliki. Barangkali dari sudut usia yang dia miliki. Barangkali dari sudut kecerdasan dan juga kecergasan. Barangkali badannya sudah tidak sihat, maka dia tidak mampu untuk melakukan puasa sunat umpamanya. Ya, namun ada ganti baginya. Ya, kerana Islam itu banyak pilihan yang dikemukakan, yang diberikan oleh Nabi SAW dan hal-hal yang berkaitan dengan amalan-amalan sunnah yang sunat. Maka tinggal saja dia memilih mana yang bersesuaian, yang dia mampu, yang dia tahu, yang dia boleh mengerjakannya. Ya, kaedahnya tidak boleh melakukan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Ya, dengan kesempatan yang ada, dengan terhadnya situasi yang dia hadapi, maka hendaklah seorang itu menjadi seorang yang bijak dan cerdas dalam memilih dan melaksanakan amalan tersebut, dan dia istiqamah di atas itu, maka sungguh dia adalah orang yang alim lagi faqih. Jangan dia nak buat semua, tetapi dia tidak memiliki kemampuan ataupun dia tidak mampu dan berupaya untuk istiqamah di atasnya. Baik, ini adalah 3 prinsip penting. Ya, seorang Muslim seharusnya mengetahui dan memahami bahawa ada perkara-perkara yang membuat amalan yang dikerjakannya berbuah. Ya, iaitu natijahnya ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada amalan yang kecil tapi dia besar di sisi Allah. Ada amalan yang besar, dia kecil di sisi Allah. Ya, tapi 2 prinsip ini sangat bergantung kepada apa? Sangat bergantung, nanti akan datang penjelasannya. Beberapa kaedah penting. Jadi, Al-Ustaz Hafizahullah Ta'ala memberikan penjelasannya. Ya, apa penjelasan yang diberikannya? Yaitu ya, dibahagikan kepada beberapa tajuk utama. Yaitu bahagian A, meningkatkan iman dan takwa. Ini adalah referensnya. Kemudian ya, bahagian B, yaitu meningkatkan kualiti amal-amal soleh. Ini adalah rujukan, pilihan
ya, terms of reference untuk seseorang itu melakukan dan memilih amal ibadah yang ingin dia lakukan. Ya, dan jika dia telah melakukannya, inilah prinsip-prinsip penting yang hendaklah dia berjalan di atasnya. Kemudian bahagian C, sentiasa menuntut ilmu syar'i. D, membersihkan amal dari perbuatan dosa dan maksiat. E, iaitu perintah untuk menjauhi perkara-perkara yang terlarang. Dan F, ya, E, anjuran untuk banyak berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan F, perintah untuk menjauhi perkara-perkara yang terlarang. Jadi sebagaimana yang telah dipaparkan dan diringkaskan di whiteboard ini pada mukadimah yang kedua ini, iaitu sebelum masuk kepada perbahasan-perbahasan yang lebih terperinci, maka pengarang Al-Ustaz Hafizahullah Ta'ala memberikan beberapa prinsip penting, mukadimah yang sangat penting, ya, yang menjelaskan, ya, keseluruhan isi kandung kitab ini. Yang barang siapa berjalan di atas prinsip-prinsip ini, maka sungguh dia akan berjalan sesuai dengan aturan, ajaran dan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menerusi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita telah jelaskan dalam keseluruhan ini, inilah prinsipnya, itu perkara yang menyebabkan seseorang meraih pahala yang melimpah ruah. Jadi di dalam kita beribadah, ya, natijahnya seseorang itu inginkan reward daripada Allah Ta'ala. Dan itu memang telah disebut di dalam banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka prinsip penting kita beribadah, dalam kita beribadah kepada Allah, ya, tentunya atas perintah Allah, in return, return of investment ataupun return of our deeds, ROD, atau ROA, return of our amal. Allah bagi kita reward. Allah Ta'ala dia maha pemurah, sangat pemurah Allah Ta'ala. Allah bagi kita, ya, Allah Ta'ala recognize our effort. Allah Ta'ala menghargai usaha kita kerana nak berbuat amal ibadah, khususnya amal ibadah yang sunat. Dia ada perkara yang sulit, ya, sunnah yang sunat. Sulit tak? Sulit. Sebab apa? Sebab apa dia sulit? Sebab dia adalah option. Dia hanya pilihan yang tidak mengikat. Yang ini wajib. There is no way out. By hook or by crook, you have to perform. Ini wajib. Tak ada pilihan. Ya. Dalam keadaan wajib pun banyak orang yang tidak berbuat. Apatah lagi untuk berbuat yang sunat. Maka seorang apabila dia telah istiqamah di atas kewajipan-kewajipan yang telah difardukan kepadanya, maka hendaklah dia move step further, another step. Dia involve, dia participate dalam melaksanakan dan menghidupkan sunnah Nabi SAW yang sunat. Ya, maka hendaklah dia memperbanyakkan, memperbagaikan sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Dan hasil daripada dua jalan ini, maka Allah Ta'ala berikan kita reward. Dan terkadang reward pada bahagian sunat ini sungguh menakjubkan. Contoh macam sedekah sunat. Contoh macam, ya, iaitu mendirikan dan menghidupkan malam dengan solat sunat, solat tahajud. Ya, bahkan amal ibadah yang paling kecil pun besar di sisi Allah. Sebab itu berkata Abdullah Al-Mubarak rahimahullah, Rubba amalin kabirin, rubba amalin kabirin, rubba amalin saghirin tu'azzibuhu niyah, wa rubba amalin saghirin tu'azzibuhu niyah. Berapa banyak amal yang kecil menjadi besar disebabkan niat. Betapa banyak amalan yang kecil menjadi besar kerana juga niat. Nanti akan masuk perbahasan itu. Ya, kita akan sampai di situ. Jadi, apa saja amal ibadah yang kita lakukan, Allah tak sia-siakan. In return, setiap amal ibadah yang kita lakukan, baik yang wajib atau yang sunat, Allah telah tetapkan in return what you will get. Ya, no gain, no pain. Makin susah amal ibadah itu, makin besar pahalanya. Ya, Masya Allah. Jadi, pahala yang melimpah ruah ini adalah salah satu daripada, ya, modal yang kita inginkan. Bukan modal, dia adalah amal ibadah itu adalah modal, dia adalah hasilnya, return, pulangan. Baik. Jadi, ya, pengarang Hafizahullah Ta'ala telah menjelaskan ada 2, 4, 6 faktor yang paling utama yang perlu diberi perhatian.
Yang pertamanya iaitu di bawah tajuk meningkatkan iman dan takwa. Yang mana terbagi padanya ada 4 perkara. Jadi untuk pertemuan kita pada malam ini, insya-Allah kita akan lihat satu persatu bahagian ini. Yang pertama dimulakan dengan keikhlasan, baiknya keislaman, baiknya niat dan tujuan, bersikap menyembunyikan amal. Ya, kita akan lihat satu persatu. Ya, kemudian untuk sesi akan datang kita akan lihat iaitu prinsip yang seterusnya iaitu meningkatkan kualiti amal soleh. Yang seterusnya adalah sentiasa menuntut ilmu syar'i. Ya, yang keempat, membersihkan amal daripada dosa dan maksiat. Dan anjuran untuk banyak berzikir kepada Allah Ta'ala, dan perintah untuk menjauhi perkara terlarang. Jadi barang siapa yang berjalan di atas 5 prinsip ini, 5 premis ini, maka dia adalah orang yang termasuk dalam kelompok orang-orang yang beruntung. Dia adalah termasuk dalam orang yang terbaik dalam melakukan amal yang terbaik. Dia termasuk orang yang mengutamakan sesuatu yang lebih utama berbanding yang kurang utama. Dia adalah orang yang memilih dan meraih pahala yang paling besar berbanding dengan pahala-pahala yang lain dari segi amal ibadah. Boleh faham? Jadi dia prinsip penting. Mari kita lihat apa kata pengarang Hafizahullah Ta'ala pada perbahasan bahagian A, iaitu meningkatkan iman dan takwa. Iman dan takwa sangat berpengaruh dalam mutu atau kualiti amalan yang dikerjakan oleh seorang hamba. Itu sudah pasti. Ya. Perbuatan, dalam jurusan dunia pun kita tahu, yang terpenting bukan kuantitinya, tapi yang penting apa? Kualitinya. Ya. Bila productivity, sebab itu definisi productivity adalah iaitu apa? Iaitu output divide by input. Itu. Maknanya apa? Mesti parameternya adalah berkualiti. Barulah seseorang itu dinamakan produktif. Baik. Jadi iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jal akan membuahkan yang pertamanya keikhlasan yang murni. Premis yang pertama yang penting dalam melakukan amal ibadah yang wajib atau yang sunat mesti dimulai dengan iman dan takwa. Dan kita telah jelaskan semalam pada mukadimah yang pertama, syarat ibadah itu yang pertamanya foundationnya apa? Iaitu adalah iman, tauhid, iaitu Islam. Baik. Yang keduanya adalah lurusnya niat dan tujuan. Yang ketiga, baiknya keislaman, dan 4, sikap menyembunyikan amal. Mari kita lihat satu persatu. Apa yang diutarakan oleh Al-Ustaz Hafizahullah Ta'ala yang sangat berguna dan bermanfaat bagi kita kesemuanya as our guideline. The basic foundation, aslun, asal pokok sebelum kita berbuat apa saja amal-amal ketaatan pada Allah. Yang pertama adalah keikhlasan. Ikhlas kerana Allah Ta'ala dalam satu amalan adalah landasan pokok bagi setiap amalan soleh. Ikhlas kerana Allah Ta'ala adalah rukun pertama bagi diterimanya suatu amalan di sisi Allah. Adapun rukun kedua adalah ittiba', iaitu meneladani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini prinsip penting yang telah kita sebut semalam. Iaitu merupakan asas paling pokok, tidak ada tandingan. Nombor 1. Untuk amal ibadah yang kita lakukan ini diterima di sisi Allah Ta'ala bagi seorang Muslim, iaitu 2 syarat. Mestilah ikhlas kerana Allah Ta'ala, dan amal yang dia lakukan mesti sesuai muwafaqah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika salah satu daripada syarat ini atau kedua-dua syarat ini tidak terpenuhi, maka amalannya akan menjadi sia-sia. There is no value at all. Zero. Not accepted and yet rejected. By siapa? Allah Ta'ala. Ini perkara yang sangat penting. Dia bukan perkara kecil. Kerana kenyataannya ramai orang yang beramal ibadah tak memenuhi. Majoritinya syaratnya mana? Syarat salah satunya, khususnya syarat yang kedua, iaitu ittiba'ur rasul. Maka hendaklah kita memastikan sebelum amal ibadah kita lakukan dengan menggunakan neraca tadi, iaitu alim dan faqih. Iaitu hendaklah kita pastikan amal ibadah yang kita lakukan, first make sure hati kita, niat kita melakukannya lillahi ta'ala. Dan ini tentunya relatif. Makin kuat keimanan seseorang kepada Allah, makin benar tauhidnya kepada Allah,
maka makin ikhlaslah niatnya kepada Allah. Itu saja syarat untuk meraih niatnya ikhlas. Jauh dekat seseorang dengan tauhid yang benar. Dan seseorang tak akan memiliki tauhid yang benar melainkan tauhidnya datang daripada qala Allah, datang daripada Al-Quranul Karim. Dan tauhid itu berkaitan yang pertamanya yaitu iman kepada Allah. Sebab tu semulia-mulia ilmu, ilmu yang paling agung, ilmu yang paling wajib, awal wajib adalah ilmu yang berkaitan ma'rifatullah. Ma'rifatullah dari 3 jurusan. Ar-rububiyah, al-uluhiyah, al-asma' was-sifat. Dan ketiga-tiga perkara ini semuanya sempurna Allah paparkan di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim. Dan dijelaskan menerusi lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesiapa yang ingin mengenali Allah Ta'ala, dia tidak boleh lari daripada 2 jalan ini. Ya, makin dia dekat dengan Al-Quran, makin dia kenal Allah Ta'ala. Makin dia dekat dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka makin dia kenal Allah Ta'ala. Barang siapa yang berpaling daripada kedua-dua ini, maka pasti dia akan makin jauh daripada mengenali Allah Ta'ala secara benar. Maka pasti dia akan terjatuh dalam jurang kebinasaan, kehancuran, kegelinciran. Ya, kerana tidak ada jalan lain untuk kita mengenali Allah Ta'ala dengan benar melainkan menerusi Al-Quranul Karim. Kenapa? Kerana 3 prinsip ni penting. Allah Ta'ala yang pertamanya, dia adalah maha ghaib. Tidak ada seorang makhluk pun yang pernah melihatnya di muka bumi ini. Hatta Nabi SAW, hatta Nabi Musa AS, hatta Rasul-Rasul SAW yang lain di dunia ini. Itu yang pertama. Jadi dengan itu datang prinsip yang kedua. Yang paling mengetahui tentang Allah Ta'ala siapa? Allah Ta'ala itu sendiri. Dan Allah Ta'ala tak membiarkan kita teraba-raba, berteka-teki, ya, meneka-neka, ya, was-was, tak pasti, ya. Melainkan Allah telah jelaskan. Kerana ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling agung adalah Allah Ta'ala nak dia itu dikenali. Bagaimana Allah memperkenalkan dirinya? Maka Allah menjelaskan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Jadi ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ma'rifatullah, dia adalah ayat muhkam. Dia bukan ayat mutasyabihat. Dia adalah ayat muhkam. Sama ada ayat-ayat yang menjelaskan sifat-sifat Allah, sifat zatiyahnya, sifat fi'liyahnya, ya, semuanya adalah dijelaskan secara muhkam. Allah istiwa 'alal arsh, jelas. Ya, faham. Allah turun ke langit 2, dunia, jelas, faham. Allah memiliki wajah, Allah datang, Allah gembira, Allah murka, semuanya adalah jelas. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha hidup. Allah Maha memperkenankan doa hamba-hambanya. Allah yang menurunkan langit, menurunkan hujan, ya, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Allah yang menentukan ajal maut seseorang. Allah yang menurunkan penyakit, Allah yang mengambil semula penyakit. Dan semuanya itu terang dan jelas Allah terangkan dirinya di dalam Al-Quranul Karim. Jadi bagaimana mungkin seseorang tidak dapat mengenal Rabbnya kalau dia membaca Al-Quran? Ya. Kerana ilmu yang paling senang di dalam Al-Quran adalah ilmu yang berkaitan mengenal Allah. Ya, mengenal Allah tidak serumit sebagaimana yang difahami oleh ahli-ahli falsafah yang terpengaruh dengan ilmu falsafah, yang terpengaruh dengan ilmu kalam, yang menyebabkan mereka akhirnya berada dalam kebingungan dan, ya, keraguan. Ya. Yang kedua, makhluk yang paling mengetahui tentang Allah Ta'ala adalah Nabi SAW. Dan Nabi SAW telah menjelaskan tentang Rabb yang kita wajib beriman, yang wajib kita menyerahkan diri sepenuhnya, total submission to Allah, ya, Allah, ya, Allah requirement, perintah Allah, ya. Maka jelas Nabi SAW menjelaskan tentang sifat-sifat Allah itu di banyak hadis-hadisnya, ya, terang dan jelas. Ya, kemudian sesudah Nabi SAW yang paling kenal Allah Ta'ala siapa? Para sahabat, ya, para salaf. They are the best generation, gazetted, approved by Allah Ta'ala itself. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Ini prinsip penting tentang beriman, mentauhidkan ma'rifatullah. Ya, makin tinggi makrifat seseorang itu kepada Rabbnya, maka makin benar, makin ikhlas amalan yang dia lakukan itu. Yang kedua adalah, yaitu dia wajib ittiba'ur rasul. Maka di sini
Al-Ustaz Hafizahullah Ta'ala mendatangkan dua dalil. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Rabbnya, maka hendaklah dia mengerjakan amal soleh dan jangan dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Rabbnya. Yang ini telah kita jelaskan, telah berlalu. Boleh rujuk pada penjelasan mukadimah yang pertama. Cuma kita bacakan. Ya. Kemudian dalil yang kedua, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menciptakan mati dan hidup, ya, kehidupan dan kematian, kematian dan kehidupan. Allah Ta'ala bertujuan. Allah berbuat tidak ada satu tanpa sebab. Ya, mesti ada sebab. Sebab apa? Untuk menguji kita. Ya, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Tengok Allah sebut the best amal. Ya, the best deeds yang kita buat, dan dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Ya, kemudian didatangkan perkataan Fudail bin Iyad yang ini telah kita sebut. Jadi kesimpulan untuk bahagian A, meningkatkan iman dan takwa, dimulai didasari dengan prinsip penting, iaitu keikhlasan dan ittiba'ur rasul. Sebab itulah kitab ini memuatkan seluruh hal-hal yang berkaitan dengan ittiba'ur rasul berdasarkan dalil-dalil daripada qala Allah wa qala Rasul. Sebab itu barang siapa yang mempelajari kitab ini, sungguh dia telah memiliki dan memperolehi, ya, nikmat yang sangat besar, iaitu dia dapat berjalan dalam beramal, ya, iaitu ittiba'ur rasul di atas dalil-dalil yang sahih, terang benderang seperti matahari di siang hari, dan dia pasti tidak akan menyimpang dan tersesatkan, dan tak akan, ya, terjatuh di dalam amal-amal yang tidak ada dasarnya sama sekali daripada qala Allah wa qala Rasul. Baik. Ya. Jadi kesimpulan penting yang pertama, keikhlasan. Makin ikhlas seseorang, makin berkualitilah amalnya, dan dia akan meraih pahala, ya, yang terbaik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Yang kedua, baiknya keislaman. Ini adalah yang kedua. Kebaikan kualiti keislaman dalam diri seorang hamba juga akan membuahkan, akan menatijahkan berlipat gandanya pahala amal yang dilakukannya. Ini berbicara tentang apa? Yaitu quality of amal, quality of, ya, our deeds. Quality apa maknanya? Fully meet requirements. Allah tetapkan syaratnya begini, maka kita penuhi syarat itu. Ya, kita tidak mengurangi, kita tidak melebihi. Ya, contoh amal ibadah yang telah digezetkan oleh Nabi SAW. Walaupun dia kecil, tapi dia besar di sisi Allah. Seperti mana contoh? Kita menyebutkan ketika kita keluar, kita mulakan dengan kaki kiri daripada rumah, diiringi dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ya, kita ikut exactly the same, copy paste. Never we add or we minus those kalimah. Tak adalah kita kata Bismillahirrahmanirrahim. Tak. Kita ikut persis sama. Kerana Nabi SAW memulakan dengan Bismillah. Cukup takat tu kita ikut. Seperti mana yang telah sering kita beri contoh dalam situasi Nabi SAW ni very particular, very specific dalam menuntun kita melakukan amal ibadah. Contoh kita ambil Bismillah dan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kaedah umumnya bila kita berbuat kebaikan, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ada tempat tertentu Nabi SAW spesifikkan cukup baca sampai takat Bismillah. Nabi SAW jelaskan. Ketika mana? Tadi seperti keluar rumah, Bismillah. Ketika nak masuk tandas, Bismillah. Ya, Bismillah, kemudian baca doa nak masuk tandas. Berhenti takat Bismillah, tak disambung Ar-Rahman Ar-Rahim. Ketika nak menyembelih, Bismillah. Ketika nak makan, Bismillah. Very precise and concise. So what we have to do? Just copy paste and just follow. Jangan pandai-pandai. Ya, kita kata ni tak sempurna ni, Bismillah ni kita cukupkan Bismillahirrahmanirrahim. Itu bukan namanya ittiba. Itu maknanya we add something from the original, ya, sentence. Maknanya kita telah menukuk tambah sesuatu. Ya, sebab tu seorang Muslim dia sami'na wa ata'na.
Kita dah sebut kaedah yang penting ketika kita menyebut asyhadu an la ilaha illallah. Part yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kena faham. Ketika kita sebut wa rasuluh, apa makna wa rasuluh? Rasulun la yukzab bal yuta'u wa yuttaba. Ni 3 prinsip penting. Rasul, dia adalah seorang rasul, utusan Allah Ta'ala, menyampaikan kebenaran dan dia tak boleh didustai. Apa saja yang Nabi SAW sampaikan, kita accept with our full heart. Yang kedua adalah, iaitu bal yuta'u, bahkan Nabi SAW kita kena wajib ikut. Ikut perkataannya, ikut perbuatannya, ikut apa saja yang kita diperintahkan untuk ikut. Kemudian ittiba. Ittiba, contoh copy paste. Jangan pandai-pandai copy add, copy modify, copy reduce, copy delete. No. Copy paste. Itulah namanya ittiba. Barang siapa yang keluar daripada 2 panduan ini, maka dia telah tergelincir daripada sunnah Nabi SAW, walaupun dia mengaku dia beramal dengan amalan yang soleh. Sebab itu nama yang amalan soleh ni 2 kriteria. Keluar daripada jalur ini, dia tidak lagi dinamakan amal soleh. Apa dia? Ikhlas kepada Allah dan ittiba'ur Rasul. Baik. Jadi bab ini tentang kualiti. Make sure setelah terpenuhi 2 syarat, pastikan amalan yang kita lakukan itu berkualiti. Tentunya dengan perkara-perkara yang mengiringinya. Ya. Maka hal ini akan membuahkan berlipat gandanya pahala. Ya. Apa yang kita lakukan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Idza ahsana ahadukum islamahu fakullu hasanatin ya'maluha tuktabu lahu bi asyri amthaliha ila 700 di'fin. Wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu lahu bimithliha." Jika salah seorang dari kamu memperbaiki keislamannya, maka setiap kebaikan yang dilakukannya akan ditulis untuknya dengan 10 kali lipat, 10 kali ganda, sehingga 700 kali ganda. Sementara setiap keburukan yang dilakukannya akan ditulis untuknya dengan yang semisalnya. Ini adalah kaedah yang sangat agung, yang padanya ia tersirat betapa pemurahnya Allah Ta'ala kepada kita. Dalam hal kebaikan, Allah lipat gandakan. Ya, tak padan dengan amal yang kita buat, sampai daripada 1 pahala ke 10 pahala, 10 sampai ke 700 kali. Ini adalah apa ni? Ini adalah smart investment. Kita invest RM1, dapat RM700. Menarik tak perniagaan seperti itu? Sangat menarik. RM1 dapat 700. Ya. 100 dapat 700,000. 1 juta dapat 700 juta. Sebab itu perniagaan dengan Allah Ta'ala adalah perniagaan yang paling menguntungkan. Ya, lan tabura, tak akan rugi. Quran sebut perniagaan yang paling menguntungkan adalah berniaga dengan Allah. Kenapa? Kerana tidak ada tipu padanya. Tidak ada helah pada perniagaan itu. Ya, dan dijamin keuntungannya. Dijamin. Ya, tak seperti perniagaan pelaburan, walaupun dia letak jaminan, tiba-tiba rupanya penipuan. Nampak? Jadi berniagalah dengan Allah. Bagaimana nak berniaga dengan Allah? Iaitu menunaikan hak-hak Allah Ta'ala. Masya Allah. Jadi keyword dia sini adalah baiknya keislaman, maknanya memperbaiki keislaman. Good deeds, ya, must be consistently. Ini dinamakan dalam konsep apa ni? Continual improvement. Ya, every single minute, day before, day after, must be better than today. Ada orang kata begini kaedahnya. Hari semalam, hari ini lebih baik pada hari semalam, hari esok lebih baik pada hari ini. Itulah namanya gradual improvement. Sebab dalam improvement ni ada 2 teknik, 2 kaedah. Satu dipanggil gradual, step by step. Step by step, perlahan-lahan, bertahap. Satu lagi dia panggil drastic improvement, breakthrough, quantum leap, perubahan secara total. Apa contoh perubahan secara total? Seperti orang yang sebelumnya dia kafir, kemudian dia masuk Islam. Itu very drastic change, breakthrough, quantum leap. Satu anjakan, lonjakan yang ya tiba-tiba, ya luar biasa hasilnya. Ada yang step by step. Contoh, ya tak biasa dia sebelum ni. Ya tak biasa apa? Tak biasa baca Quran. Dia mula hari pertama baca 1 ayat, 2 ayat, esok 3 ayat, 4 ayat, esoknya 5 ayat, 6 ayat, dan begitulah seterusnya. Itu. Jadi dua-dua ni dia sesuai dengan kemampuan dan dia adalah relatif.
Ya, baik keislaman. Sebab itu Nabi SAW pernah menyebut dalam hadis berkaitan dengan hal yang tentang baik keislaman seseorang ini. Kata Nabi SAW, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Masya Allah, Nabi SAW mengajar kepada kita. Iaitu apa kata Nabi SAW? Ya, di antara tanda kebaikan seorang Muslim itu adalah, iaitu dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna, tidak ada faedah baginya. Hari ini, kita banyak terperangkap dalam perkara-perkara yang sangat tidak berfaedah. We waste a lot of our time every day dengan perkara-perkara yang merugikan kita. Semua orang ya tak dapat lepas daripadanya kecuali sedikit. Sebab itu kita kena mohon kepada Allah agar Allah jadikan umur kita berberkah, waktu kita berberkah. Ya, jangan tertipu dengan perkara-perkara yang merugikan. Sebab tanda kebaikan bagi seorang mukmin meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat baginya. That's why very important before we do something, kita kena tanya soalan dulu. Sebab itu berkata Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, bila kamu nak berbuat sesuatu, kamu kena tanya dulu dua soalan. Letakkan dua soalan ini dulu sebelum berbuat. Apa dia? Why you do it and how you do it. Ini prinsip. Sebelum nak berbuat sesuatu, before you do anything, ya, nak berbuat sesuatu, tanya dulu, ya, why you do it. Number two, how you do it. And in return, what you get. Yeah, return of your investment. This all your deeds, perbuatan kamu tu. Contoh, nak share sesuatu. I want to share something in WhatsApp group. Dia share gambar wanita yang tak menutup aurat. Wanita mendedahkan aurat. Tengah menyanyi ke, tengah seronok ke, tengah bergeli ke. Sekarang kan banyak gambar-gambar kecil-kecil tu yang ada ringkas-ringkas tu. Dia tergawa, pusing kepala, macam-macam lah. Ni. Why you do it? Why you do it? What is your intention? And how you do it? In return dapat apa? Dapat dosa ke dapat pahala? Agak-agak kalau gambar, hantar gambar perempuan yang tidak menutup aurat ataupun lelaki contohnya yang sedang berbuat sesuatu yang tak sepatutnya, dapat pahala ke dapat dosa? Tanya dulu. Yang ini akan menghalang kita. Oh, this dia perkara yang sia-sia. Bahkan kalau dia hantar saja satu gambar seperti itu, kemudian di share oleh banyak orang satu dunia, bayangkan ini adalah mesin penjana. Mesin penjana dosa atau pahala yang tak akan berhenti. Walaupun tuannya telah berhenti, mati. Sebab itu, ya, bagi orang-orang yang memiliki Facebook dan sebagainya, pastikan apa yang ada di dalamnya menjana pahala. Menjana pahala. Sebab kalau tuan dia mati, dosa berjalan sehinggalah Facebook itu sampai ajalnya. Ya, sebab itu di antara perkara penting apabila kita lihat dalam Facebook kita, khususnya WhatsApp group, ada perkara-perkara yang menjana dosa, maka hendaklah segera kita hapuskan. Delete. Kalau dia dah mati, maka ahli warisnya cari jalan macam mana nak delete. Kalau tidak, bagaimana? Ya, sungguh. Ya, kita hidup di zaman sekarang, banyak orang take for granted. Dia lupa bahawa ketika dia beristirahat dalam tanda kurung di alam barzah, tiba-tiba dia menerima banyak sekali hantaran-hantaran dosa. Bagaimana dia akan selamat, ya, di alam barzah, apatah lagi di negeri akhirat. Wal-iyazubillah. Semoga Allah menjaga agar keislaman kita itu sentiasa bertambah baik dari masa ke semasa. Ittaqillah. Ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ya, bagi orang yang memiliki gambar profil, gambar profil itu saja sudah boleh menjadi mesin penjana dosa atau pahala. Letak gambar dia khusus bagi para wanita. Letak gambar dia, ya, free hair lagi. Ya. Dengan harapan apa? Orang tengok wajahnya cantik, maka ramailah orang yang suka padanya. Dan dia bergembira di atas, sebenarnya bukan nikmat, itu adalah azab baginya. Sebab itu yang terbaik profil kita, letaklah gambar-gambar selain pada wajah kita. Ya, letaklah gambar-gambar yang mati. Ya, gambar bunga ke, gambar pohon ke, apa saja gambar selain daripada gambar kita. Ya, kerana ada larangan daripada Nabi SAW tentang gambar makhluk bernyawa. Di antara azab yang paling keras nanti di negeri akhirat, salah satunya orang yang menggambar.
Yang keluar daripada khilaf para ulama untuk selamat adalah keluar, tutup pintu itu. Sebab itu kaedah mengatakan al-khuruj minal khilaf mustahabun, keluar. Semoga Allah menyelamatkan kita daripada perkara-perkara yang merosakkan kualiti keislaman kita. Baik. Yang ketiga, baiknya niat dan lurusnya tujuan. Baiknya niat dan lurusnya tujuan akan membuahkan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Bahkan ia akan tetap diganjari pahala yang sempurna meskipun ia tidak, yakni terluput mengerjakannya atau kurang sempurna disebabkan suatu uzur yang syar'i. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'a. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahima." Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, nescaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya, yakni sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, artinya barang siapa keluar dari rumahnya dengan niat untuk berhijrah, lalu di tengah jalan dia meninggal dunia, maka dia telah mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berhijrah. Ini kaedah penting. Jangan remehkan niat. Good deeds should be done with intention, not for attention. Understand? Ini kaedah bagus. Apa kaedah disebut? Good deeds should be done with intention, not for attention. Amal-amal kebaikan hendaklah dibuat dengan niat. Niat kebaikan lillahi ta'ala, bukan dengan niat untuk mendapat perhatian orang ramai. Bukan. That's the best. Ini menunjukkan keikhlasan. Dia berbuat bukan untuk dipuji oleh orang, bukan untuk menarik orang, bukan untuk dikata padanya, Masya Allah, seorang yang hebat, soleh, ahli, berhidupkan sunnah dan sebagainya. Bukan. Sebab itu niat adalah perkara yang sangat penting. Baiknya niat dan lurusnya tujuan is very important. So always set good intention. Contoh-contoh bagaimana kita telah lihat banyak contoh orang yang berniat untuk melakukan kebaikan tapi tak sempat berbuat. Tiba-tiba ajal telah menjemputnya, tapi dia meraih keberuntungan. Seperti mana kisah, sebagaimana yang Imam An-Nawawi rahimahullah letak satu kisah tentang seorang pemuda yang sangat jahat daripada hadis Nabi SAW dalam bab taubat. Iaitu dulu, pada zaman dulu, kata Nabi SAW, ada seorang yang telah membunuh 99 orang. Jahat tak ni? Very extreme case ni. Kepuncak kejahatan. Bunuh satu pun seolah-olah bunuh satu penduduk dunia, penduduk bumi ni, kata Nabi SAW. Ini 99 kali satu penduduk bumi. Sebab nyawa itu milik Allah, dilarang. Sebab tu salah satu maqasid agama kita adalah menjaga nyawa. Tak boleh dibunuh seseorang kecuali dengan 3 perkara yang hak. Apa dia? Membunuh. Membunuh. Dengan sengaja. With intention nak bunuh orang tanpa apa-apa kesalahan. Contoh. Yang kedua, siapa? Penzina yang muhsan, yang dah berkahwin. Yang ketiga, orang yang murtad daripada agama. Ini 3 yang pemerintah menegakkan hudud ke atas mereka itu. Ada pun selain daripada itu, tak boleh. Ini, tengok kisah umat dahulu, bunuh 99 orang. Tapi Allah datangkan hidayah pada dia, menyesal, teringin nak bertobat. Lalu dia cari orang alim. Cari orang alim apa ni? Cari orang yang abid, ahli ibadah. Ini penting ni. Ini pentingnya faqih. Ilmu dan kefakihan penting berjalan. Kalau terpisah jadi macam kisah ni. Dia jumpa orang yang ahli ibadah, tanya, saya ni jahat ni, saya dah bunuh orang 99 orang, ada peluang tak nak bertobat di sisi Allah? Tak ada, gelap masa depan, jahat sangat. Dia jawab apa? Tidak ada. Jawab pendeta tu. Maka dah sebab geram, tak ada harapan, bunuh dengan pendeta tu pula, yang bagi fatwa tadi. Ini fatwa yang membinasakan. Cukup 100. Kemudian masih lagi ada keinginan nak bertobat, jiwa tak tenang istilahnya. Lalu dia jumpa seorang alim. Dia orang yang berilmu, lam faqih.
Lalu dia kata, ya, masih. Ya, siapa yang dapat menghalang antara diri kau itu dengan Allah untuk bertaubat? Allah dia Maha menerima taubat. Lalu dia pun berjalan, ya, atas nasihat, ya, orang alim tersebut, pergi ke satu tempat, pergi negeri itu. Tinggalkan negeri kamu yang buruk ni. Ni banyak faedah pada hadis ni. Kemudian dia berjalan, dalam perjalanan belum sampai tempat yang dituju, mati dia. Lalu Allah utuskan dua malaikat, malaikat azab dan malaikat rahmat, berebut dia, nak ambil ruh, nak bawa ke, ya, pihak masing-masing. Lalu, ya, malaikat azab kata, ya, dan diringkaskan cerita apa jadi. Akhirnya diukur jarak dia, mana dekat tempat kebaikan ke, atau tempat masih lagi dekat dengan tempat keburukan. Diukur dekat dengan tempat kebaikan. Dia mati di atas niat, iaitu untuk bertaubat. Maka Allah terima, ya, Allah ampuni dosa dia, maka Allah terima dia, maka malaikat rahmatlah yang memegang ruhnya, mengambil dia. Masya Allah. Ini contoh betapa pentingnya niat. Baiknya niat, lurusnya tujuan. Sebab itu apa saja perbuatan kita duduk dalam majlis ilmu, tak lain dan tak bukan kita set perkara ini nombor satu. Niat kerana Allah, lurus tujuan. Bukan nak dipuji, ya, bukan nak kata orang kita kata alim. Begitu juga orang yang mengajar, ya, wajib ni. Kalau tidak, sia-sia amalan dia. Bayangkan bertahun-tahun seusia dia mengajar, seusia dia belajar, tiba-tiba, ya, disebabkan oleh, ya, gagalnya dia di jurusan, baiknya niat dan lurusnya tujuan, maka kerugianlah yang akan dia tuai. Baik, ini contoh. Kemudian kita ringkaskan, adapun huraian yang lain tu boleh kita baca pada penjelasannya. Kemudian, ya, perkara yang keempat, ya, perkara yang keempat dia bawa tajuk meningkatkan iman dan takwa, iaitu bersikap menyembunyikan amal. Ini penting. Dan ini merupakan satu perkara yang paling susah, khususnya di zaman sekarang. Apabila umat jauh daripada ramainya orang-orang alim yang rabbani. Ya. Apatah lagi di kalangan orang alim, mereka mencontohkan perkara ini. Suka menunjuk-nunjuk amalnya. Suka mempamer-pamerkan amalnya. Bagaimana murid-muridnya, bagaimana orang awamnya, lebih parah. Sebab itu dulu para salaf, mereka sangat menyembunyikan amal mereka, sehingga tidak diketahui yang mereka itu bangun di tengah malam. Sampai begitu sekali mereka tidak menunjuk-nunjuk amal mereka. Sebagaimana kita sebut satu contoh, lelaki Ansar yang basah janggutnya, memegang sepatu di tangannya. Ketika sahabat besar Nabi SAW, Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu anhu, tinggal di rumahnya untuk lihat amal apakah yang dia buat, tak nampak langsung tanda dia tu ahli solat malam. Dia tak tidur, dia tengok intai kawan ni buat apa ni tengah malam. Tengok tak bangun pun solat malam. Kalau terbangun pun berzikir pada Allah, tidur balik. Kita kalau pergi rumah Tok Guru, tengok Tok Guru tak bangun malam. Apa punya Tok Guru ni? Solat malam tidak, bangun subuh je. Nampak tak? Ya, sampai ada di antara para ulama salaf, sehingga isterinya pun tak tahu yang dia bangun solat malam. Masya Allah. Luar biasa tak ni? Dengan isteri, takkan timbul ni perkara riak ni, takkan timbul. Tapi nak jaga tu. Ya, barangkali nanti isteri dia sema-sema dengan orang tanya, bagaimana keadaan suamimu di rumah? Bagaimana amal ibadahnya, kami nak contohi. Tak salah, sebab murid-murid tanya tentang gurunya. Pasti isterinya akan cerita. Suami saya, ya, sejak saya berkahwin dengannya sampai sekarang, tak pernah dia tak bangun malam. Ya, ketika jam 3 pagi, kokokan ayam yang pertama, dia pasti akan bangun. Walaupun dia bermusafir dan sebagainya, tetap dia akan bangun. Sampailah kokokan ayam yang kedua pada jam 5. Dia tidur sebentar, kemudian nanti muazzin mengumandangkan azan, dia akan bangun. Tengok ni, luar biasa tak ni para ulama ni, para alim rabbani. Bahkan ada di antara mereka yang tidak diketahui di siang harinya sering berpuasa. Tak tahu yang dia tu berpuasa. Biasa macam orang biasa, kuat bekerja dan bagai-bagai lagi. Gembira, lapang, tenang. Masya Allah. Inilah pentingnya perkara ini, dan ini di antara perkara yang sesulit untuk dilakukan, khususnya di zaman sekarang. Ya, di antara amalan seorang Muslim yang akan mendapatkan ganjaran pahala lebih utama daripada orang yang mengerjakan amalan tersebut, selainnya adalah amalan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ya. Banyak dalil yang menjelaskan keutamaan beramal secara sembunyi-sembunyi daripada mengerjakannya secara terang-terangan. Ini khusus untuk apa ni? Amalan-amalan sunnah yang sunat. Contoh macam berpuasa sunat, bangun di tengah malam, bersedekah sunat, dan apa saja amalan-amalan sunat, maka yang terbaik adalah dibuat secara sembunyi-sembunyi. Sebab apa? Sebab nak tutup pintu apa? Pintu kebinasaan pada kebanyakan orang yang melakukan amal sunat. Apa dia? Ar-riya, sum'ah, ujub.
takjub pada diri. Baik. Ya. Hal itu kerana yang menjadi sebab seseorang mengerjakan suatu amal secara sembunyi-sembunyi tersebut adalah keikhlasannya terpelihara. Itu terjamin. Kalau dia buat, dia menutupi amal-amal sunatnya itu daripada pengetahuan orang ramai, maka Allah akan kurniakan dia keikhlasan. Kemudian sikap menjauhi riak. Kerana riak sangat berbahaya. By ranking, riak menduduki tangga yang kedua dalam senarai dosa-dosa besar. Apa dosa besar nombor satu? Syirkun akbar. Kufur, keluar agama. Kalau dia Islam, dia jadi murtad. Hendaklah dia bertaubat. Yang kedua adalah syirkun asghar. Syirkun asghar duduk nombor 2. Nombor 3 baru datang al-bid'ah. Nombor 4 baru datang dosa-dosa besar. 4 ni semua dosa besar, tapi by ranking. By ranking susunan. Nombor 1 syirkun akbar, nombor 2 syirkun asghar, nombor 3 al-bid'ah, ya, dan yang keempat adalah dosa-dosa besar yang tak terhitung banyaknya. Dan daripada seluruh komponen dosa-dosa besar itu, yang menduduki ranking nombor 1 apa? Zina, riba, mencuri, menipu, menzalimi orang, buruk sangka, dengki, hasad, sombong. Apa dia? Bukan. Meninggalkan solat. Tu nombor 1. Faham? Ni kan ramai orang kalau ditanya soalan ni dia gagal. Pasti. Bukan pastilah. Kebarangkalian tinggi. Tengok ni. Ranking. Tulis. Ranking dosa-dosa besar. Sebab dosa ada dosa besar, dosa kecil, betul? Nombor 1 adalah syirik. Syirik akbar. Yang menyebabkan pelakunya keluar daripada agama. Itu nombor 1. Sebab apa nombor 1? Sebab apa? Sebab dia menyekutukan Allah. Kekal khalidina fiha abadah finnar. Kalau tak taubat. Yang kedua, syirik asghar. Syirik asghar ni adalah ar-riya. Nombor 1. Inilah dia pembatal ibadah. Ini orang yang suka menunjuk-nunjuk, suka isytiharkan amalan dia. Semua nak dia update dalam status. Saya pergi sana, saya pergi sini, saya buat itu, saya derma itu, saya buat itu, sebab itu, semua. Dia membuka diri dia kepada risiko yang sangat tinggi. Dan itu sudah pasti akan dihadapi. Sebab apa? Syaitan akan menghantar bala tenteranya, mengerahkan seluruh untuk pergi ke sini. Yang ketiga, iaitu apa? Al-bid'ah. Ya, al-bid'ah. Mengadakan sesuatu yang tidak ada daripada agama. Ini juga banyak berlaku. Yang keempat, barulah dosa-dosa besar. Dosa besar banyak, sehingga ditulis kitab apa? Kita dah belajar dulu. Al-Kabair. Ya, dosa-dosa besar oleh Al-Imam Az-Zahabi. Ya, dosa-dosa, 70 dosa-dosa besar. Begitu juga Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani karang kitab Az-Zawajir. Ya, Az-Zawajir. Baik, dosa besar banyak. Tak terhitung. Sampai Imam Zahabi rahimahullah sebut lebih kurang 70. Ya. Dimulai dengan ni, syirkun akbar. Ya. Menipu. Ya, menipu, sumpah palsu. Ya. Apa lagi? Macam-macam lah. Ya, rasuah, riba, bagai-bagai. Dalam sekian banyak berzina bagai-bagai itu, dosa yang paling besar tadi apa? Tinggalkan solat. Tinggalkan solat, tak solat. Nampak ni. Ni banyak orang pandang remeh, tak solat. Relax, steady. Seronok, enjoy kehidupan, tak solat. Dia rasa tak bersalah. Tak apalah, nanti aku tua baru aku nak solat. Ya, dah tua nanti baru nak solat. Ya. Tengok-tengok, dah tua, dia disolatkan. Tak dan tua, tak sebab tua, dia disolatkan. Dan solat, sebab itu disebut perkara yang paling berat. Walaupun dia memakan masa 5 ke 10 minit untuk satu solat, solat subuh lagi cepat. Ramai orang tak solat subuh. Majoriti. Gelap rumah, tak bangun-bangun lagi. Tapi kalau pergi kerja, 3 shift on time, not on time, before time. 7 pagi masuk pejabat, pukul 6 bangun dah. Tujuan nak pergi mana? Pergi kerja, bukan nak solat subuh. Tapi kalau hari bukan shift pagi, pukul 7 pagi, tak bangun dia sampai pukul 9 tengah hari, baru bangun. Kemudian bergadang malam. Tanda-tanda dia. Ya. Malam pukul 1 tak tidur lagi. Pukul 2 tak tidur lagi. Kalau orang bujang boleh kira, ni dah berumah tangga, anak dah berdiri, dah bercucu. Ya Allah, kebinasaan sungguh orang seperti ini. Sebab tu kita dah sebut kaedah, bila kamu nak berbuat sesuatu, kamu tanya why you do it, how you do it, and reflect yourself. Patutkah aku berbuat dalam usia aku seperti ini? Dah tua dah.
masih sibuk dengan perkara lara. Nampak tak? Ya. Bukan bermakna yang muda boleh berbuat, tak, dua-dua. Tapi in term of skala dia punya severity, dari segi risiko dia, tentu yang tua lebih tinggi. Tak padan, tak patut. Dah tua dah dipanggil pakcik dah, dah dipanggil datuk dah, tapi perangai tak layak, perbuatan tak layak dengan usia itu. Rumah kata pergi, kubur kata mari. Masya Allah. Semoga Allah menjauhkan kita daripada terjatuh ke dalam kelompok seperti itu. Semoga kita termasuk dalam hadis Nabi SAW, khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang usianya, makin dekat dia dengan Allah, dengan dia berbuat kebaikan dan ketaatan pada Allah. Baik. Ya, jadi ingat, ini dosa paling besar. Jadi solat, meninggalkan solat bukan perkara kecil. Barang siapa yang tak solat, neraka sakar yang akan menunggunya. Masalakakum fi sakar. Ya. Dan ingat, solat ini dia bukan boleh diqada. Sebab dia terikat dengan waktu. Bila dah berlalu, that's it. Tak macam puasa. Ada kelonggaran. Solat, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, Allah sebut. Tak akan sama sekali-kali kalau nak berpegang pada pendapat boleh qada. Tak. Ya, masyarakat kita lagi parah. Ada pula ajaran solat boleh diganti oleh orang lain. Dia panggil solat fidyah. Ini batil. Sebab solat adalah amalan fardiyah. Tak boleh diganti. Kewajipan seorang hamba kepada Rabb. Wajib. Sebab tu amalan yang paling berat, yang paling, ya, kita tak boleh langsung dalam keadaan apa pun meninggalkannya. Walaupun sakit, hospitalized, paralyzed, still kita ada kesedaran, wajib kita solat. Tapi puasa kalau bermusafir, dilonggarkan. Boleh tak berpuasa? Walaupun musafir itu tak ada masyakkah. Faham? Haji, kena ada syarat. Walaupun duit beribu dah layak, tapi Arab Saudi tak bagi. Covid. Lepas kita. Walaupun mati dalam keadaan begitu, duit banyak. Ya, zakat tak cukup haul, tak cukup nisab. Ya. Lepas. Ya. Puasa musafir, sakit. Ya, kerja berat tak boleh buat. Kalau kerja mati kita. Buka puasa, ganti hari lain. Bayar fidyah. Tapi solat tak boleh bayar fidyah. Tak boleh diganti oleh orang lain. There is no replacement. You cannot privatize your solat to others. Forever, never. You have to do it on your own. You are fully responsible. Sebab itu awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-solah. Awal-awal ibadah yang Allah akan tanya tentang solat. Ya, idza saluhat, ya, bila baik solat itu, maka baiklah amalan yang lain. Ya, wa idza fasadat, maka rosaklah sekulu semuanya. Nampak tak ni? Jadi jangan pandang remeh, wahai orang tua yang ada anak-anak. Make sure hari sekolah ke, hari tak sekolah ke, subuh kejut. Ya, seluruh waktu solat itu kena, apatah lagi kita tinggal dalam PKP ni, tegakkan solat berjemaah di dalam rumah tangga bersama ahli keluarga. There is no excuse at all for you to abandon solat. Faham? Di mana pun, bersendirian, ya, duduk dalam hutan, tersesat, tak ada pakaian, wajib solat. Duduk di atas pesawat, ya, tak ada air, bertayamum, wajib solat. Dalam segala keadaan, in any condition. Baik. Ya. Jadi kembali kepada sini, iaitu bersikap menyembunyikan amal. Sebab apa? Untuk meraih keikhlasan, sikap menjauhi riak. Ya, ini penyakit yang paling membinasakan. Dosa nombor 2. Sebab apa? Riak adalah, ya, perkara yang akan mendapat kemurkaan Allah Ta'ala yang sangat besar. Ya. Sehingga Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Qal ar-riya. Sesungguhnya suatu perkara yang paling aku takuti, ya, terhadap kamu ni adalah syirik asghar. Nabi SAW sebut pada para sahabat, padahal para sahabat mereka tak memiliki sifat ini yang ada pada orang munafik. Para sahabat mereka sangat, ya, menjaga, sangat tulus dalam beribadah kepada Allah. Itu pun Nabi SAW pesan, yang paling aku takut pada kamu ini adalah syirik asghar. Para sahabat tanya kepada Nabi SAW, wa masyirkul asghar ya Rasulullah? Takutnya mereka, immediately tanya, ya, immediate response. Ya, kalau kita steady je. Ya. Kemudian, ya, yaqulu ya, qal, ya, ar-riya yaqulu Allahu yaumal qiyamati idza juzi'an nasu ba'amalihim idhabu ila alladhina kuntum
turauna fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaa. Masya Allah, takut ni. Kata Nabi SAW, Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti, setelah umat manusia diberikan balasan atas amalan mereka, dia yakni Allah Ta'ala akan berkata, Allah Ta'ala berfirman, idhabu, ni marah ni, Allah murka, idhabu ila allazina kuntum tura'una fid dunya. Pergilah kamu kepada orang yang dahulu kamu berbuat riak pada mereka di dunia. Maka lihatlah apakah kamu dapat balasan daripada mereka. Kamu buat dulu kerana dia kan? Konon kata kerana aku, tapi hakikatnya kamu dusta. Itu maksud dia. Syarah dia. Kamu berderma banyak-banyak ni, nak suruh orang panggil dermawan, ringan tangan, prihatin rakyat, prihatin masyarakat. Ya, kamu puasa banyak-banyak ni supaya disebut alim, ahli sunnah, kuat sunnahnya. Macam-macam syaitan datang. Ya. Maka tertipulah yang tertipu, selamatlah yang selamat. Tapi di negeri akhirat akan terserlahlah wajah sebenar amalan yang mereka lakukan. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang sentiasa mengikhlaskan niat, dia mengharapkan wajah Allah dalam beramal ibadah. Sebab itu orang yang beramal ibadah ni, tanda dia ikhlas, dia tak peduli apa orang kata. Orang nak kata macam-macam kat dia, beri gelar-gelar buruk, orang protes dia, orang boycott dia, orang kutuk dia, dia relax, steady, life goes on. Yeah, because I will fully responsible for all my deeds in front of Allah Ta'ala nanti pada hari kiamat. Aku tidak mengharapkan pada kamu. Ya, Masya Allah. Itu prinsip yang sangat agung. Baik. Ya, jadi dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan, Ayuhan nas, wahai manusia, iyyakum wa syirkas syara'ir. Ya, iyyakum wa syirkas sarair. Janganlah kamu melakukan syirik sarair. Qalu ya Rasulullah, wa ma syirkus sarair? Para sahabat tanya radhiyallahu anhum kepada Nabi SAW, apa syirik as-sarair itu? Qal, yakumur rajulu fayusalli fayuzzinu salatahu lima yara min nazarir rajuli ilaih, fadzalika syirkus sarair. Ya. Yaitu jika ada seorang berdiri lalu mengerjakan solat, kemudian memperbaguskan solatnya kerana dia melihat ada orang yang memperhatikannya, maka demikianlah yang disebut dengan syirik sarair. Riaklah ni. Duduk dalam masjid baca Quran perlahan aja. Tiba-tiba ada orang datang duduk sebelah. Oi, bukan main kuat lagu lagi dia. Nampak tak? Berdoa seorang-seorang pendek aja. Berdoa di keramaian panjang berjela. Dengan intonasinya, dengan air matanya, dengan kuatnya suara. Ini tanda-tanda. Kenapa? Ketika bersendirian tak seperti itu. Tapi ketika di keramaian bukan main lagi. Menekan suaranya bukan main lagi. Nak tunjuk dia seorang yang qari, dia seorang yang hati lembut dan pelbagai lagi. Maka kiaskanlah kepada amalan-amalan yang lain. Masya Allah. Ya, semoga Allah Ta'ala menjauhkan kita daripada penyakit ini. Sehingga Allah Ta'ala berlepas diri daripada kita. Rugi tak? Kita takut. Ingat hadis Nabi SAW. Ya, nanti 3 perkara yang kita minta jauh daripada Allah Ta'ala, supaya tak terjatuh dalam perkara itu. Kerana apa? Hari akhirat, hari kita berharap dapat bertemu dengan Allah. Dapat bertemu dengan Allah, dapat melihat wajah Allah, dapat berbicara dengan Allah, dan dapat keampunan daripada Allah. Nanti akan ada orang yang Allah tak nak melihat wajahnya, tak nak berbicara dengannya, Allah murka padanya. Siapa salah satunya? Ni. Ya. Orang yang berbuat tapi bukan kerana Allah. Itu adalah riak dan sum'ah. Ingin didengar orang. Ya. Orang nak ingin didengar dia berbuat tu. Kau tahu tak dia tu ahli ibadah. Ya, dia ahli menyampaikan kuliah, dia ahli dengar kuliah. Dia ahli bersedekah, dia ahli solat sunat. Dia suka orang cerita tentang diri dia. Ya, maka dia pun berbangga. Dia sendiri berbangga. Ya, kena penyakit itu. Orang lain tidak mengetahuinya. Duduk seorang-seorang, dia rasa, oi. Itu namanya apa? Ujub. Jadi, penyakit 3 serangkai yang paling membinasakan biasa berjalan serentak, 3 in 1. Riak, sum'ah dan apa? Ujub. Ini 3 penyakit yang sangat membinasakan. Dan semua kembali kepada apa? Prinsip yang pertama, iaitu ikhlas dan ittiba'ur rasul. Ya, serta sikap menjauhi pujian daripada orang lain. Sebab itu, ya, kita hendaklah berusaha jangan dipuji oleh manusia. Kerana apa? Bila puji-pujian melebihi, melampaui batasan, akan membawa kepada kebinasaan. Sebab itu kita dah belajar.
pujian ini ada 5 bentuk. Allah memuji dirinya, Allah memuji makhluknya, makhluk memuji makhluk, makhluk memuji Allah, makhluk memuji dirinya sendiri. Tu. Yang kita hendak adalah kita tidak berharap pujian manusia. Yang kita harapkan adalah pujian daripada Allah Ta'ala. Berusahalah ya untuk meraihnya. Jadi di sini didatangkan dalil ya, inna in tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus sebahagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Daripada ayat ini para ulama buat kaedah. Ya, apa kaedahnya? Berkata Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah, terkandung dalil bahawa bersedekah secara sembunyi-sembunyi adalah lebih utama daripada menampakkannya. Sebab ia lebih jauh daripada sifat riak, kecuali jika menampakkan amalan tersebut mendatangkan maslahat yang banyak dan manusia mengikutinya. Ya. Inna Allah yuhibbul abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya. Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang merasa cukup dan tersembunyi dalam beramal. Nampak? Ini perintah Allah, Allah suka. Jadi kita pilih apa yang Allah suka. Jadi daripada ayat ini, ya, Allah bagi contoh sini sedekah. Sebab dia adalah amalan yang besar. Orang mati nak minta hidup semula untuk bersedekah. Orang yang berada di ambang kematian menyesali kerana dulu tak bersedekah. Besar sebab apa? Bersedekah dia adalah penyelamat daripada panasnya api neraka. Tapi berhati-hati. Dan bersedekah ada perkara yang mudah dilakukan. Dia tak perlu kita ada duit 1,000 baru nak sedekah, tak. Ada RM1 pun sudah boleh bersedekah. Dan betapa liciknya syaitan ni nak menipu. Masya Allah. Ketika tabung lalu dalam masjid, bila nak sedekah RM1 tu punya perenyuk tu tak bagi orang tampak. Letak begitu, punya berat hati. Tapi bila lalu tabung nak bagi 50 tu dia dah di poket lagi dah tunjuk dah 50. Bila nak sampai tunjuk terang-terangan, pelat, slow je masuk dalam tabung. Tu tanda-tanda apa? Arya. Masya Allah. Halus tak? Jadi sedekah yang sunat maka ditekankan supaya disembunyikan. Sebab apa? Ini pintu riak datang. Tapi yang wajib isytiharkan, nak tutup pintu fitnah, nak galak orang lain. Dua-dua ni boleh dilakukan terang-terangan dengan syarat dia boleh menjaga dirinya daripada tipu daya syaitan dari jurusan riak. Tapi jalan yang selamat adalah tutup seluruh pintu-pintu. Kerana jiwa manusia ni lemah, hatinya lemah. Ya, kerana syaitan itu serangannya bertubi-tubi dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, atas, bawah, 360 degrees from any corner. Syaitan akan datang. Tak mampu dia, akan datang tenteranya yang lebih berwibawa, lebih berpengalaman. Semoga Allah menyelamatkan kita daripada tipu daya itu. Jadi kesimpulannya adalah, ya, maka berusahalah untuk menyembunyikan amal. Let your deeds be a secret between you and your Rabb. Biarkanlah, ya, amalan kamu itu menjadi rahsia di antara kamu dengan Allah Ta'ala. Itulah nikmatnya dalam beribadah. Kemuncak nikmat dalam beribadah adalah bila kita lakukan ibadah itu tidak ada siapa yang mengetahuinya, khususnya amalan-amalan yang sunat, ya, kecuali di antara kita dengan Allah. If you do good in secret, ya, if you do good in secret, Allah will shower His good on public. Tak payah nak dedah-dedahkan kebaikan, Allah akan tunjukkan. Ya, Allah sendiri yang akan menjelaskan. Ya. How to protect ourselves from showing our pride. Macam mana nak jaga diri supaya jangan tunjuk bangga dengan amal ibadah? Banyak caranya. Ya, banyak caranya dan bukan di sini tempatnya. Maka rujuklah pada perbahasan bagaimana nak memastikan amal yang kita lakukan itu ikhlas kerana Allah, terselamatkan daripada 3 penyakit yang paling utama, 3 serangkai yang membinasakan: riak, sum'ah dan ujub. Ya, semoga Allah memasukkan keikhlasan, menjauhi kita daripada riak. Ya, berharap pujian manusia kerana tiada gunanya pujian manusia, kerana nanti akan membinasakan kita di negeri akhirat, sehingga Allah Ta'ala halau kita pergi kepada siapa yang kamu, ya, niatkan itu. Sungguh ini satu musibah, ya, yang pada hari itu kita sangat berharap rahmat Allah, kasih sayang Allah, anugerah Allah berupa keampunan dan berupa syurga seluas langit dan bumi. Baik, itulah, ya, secara ringkas yang dapat kita jelaskan daripada apa yang dipaparkan oleh Al-Ustaz Hafizahullah Ta'ala
pada jalan yang pertama, iaitu meningkatkan iman dan takwa. Semoga kita meraih keempat-empat perkara ini, iaitu keikhlasan, baiknya keislaman, baiknya niat dan lurusnya tujuan, dan bersikap menyembunyikan amal-amal. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah banyak umur, kita akan masuk pula, iaitu prinsip yang kedua, meningkatkan kualiti amal-amal soleh, yang mana padanya ada 4 perkara, iaitu sesuai dengan sunnah, memilih amalan yang paling utama, paling penting, memilih waktu yang tepat untuk sesuatu amalan, beramal secara sederhana namun terus menerus. Ini merupakan prinsip-prinsip, very critical core foundations in order for us to fully comply with the Allah Ta'ala requirement. Semoga kita diberikan kemampuan, diberikan kesungguhan dan kecintaan untuk menunaikan perkara-perkara yang telah kita pelajari ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Segala kebaikan semuanya milik Allah Ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Kekurangan, kesilapan, semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa kita dan memperbaiki urusan kita. Semoga Allah tambahkan kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang bernilai ibadah di sisi Allah. Ya Rabbi zidna ilma warzuqna. Allahumma ahyina wa amitna ala al-Islam was sunnah. Ya, semoga dengan itu Allah Ta'ala menghimpunkan kita kesemuanya nanti di negeri akhirat bersama dengan pengarang kitab ini, Hafizahullah Ta'ala, yang kita berterima kasih kepada beliau yang telah menyusun kitab ini, yang menjadi pelajaran berguna, berfaedah bagi kita kesemuanya untuk istiqamah di atas ketaatan, di atas Islam dan sunnah. Dengan itu, maka Allah kurniakan kita nikmat yang sangat agung, dapat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'al ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa fil jannah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.